Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tingkatan 5 2021. Hari ni cikgu nak kongsikan satu tajuk baru. Kita dah selesai bab 1. Dalam bab 1 tu ada 6 video cikgu dah letakkan dalam channel Santai Sejarah SPM. Jangan lupa tengok, komen kalau benda yang tak baik mungkin cikgu boleh baiki dan sebagainya, dan subscribe video cikgu. Baik. Pada hari ini kita nak masuk bab yang kedua. Bab 1 senang je. Kita belajar tentang kedaulatan. Bab 2 ini kita nak belajar kalau tingkatan KBSM ini dia bab 7. Dia lebih kurang saja. Jadi kalau ada buku-buku kakak-kakak, jangan buang. Anak-anak tengoklah, mungkin kita boleh guna sebagai bahan tambahan. Tajuk kita ni ialah berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Apa itu perlembagaan? Kalau orang tanya, undang-undang. Senang saja. Bila sebut perlembagaan, automatik dalam kepala kita, ini ialah undang-undang. Cikgu letak warna hijau bagi comel sikit. Undang-undang. Kenapa kita nak ada undang-undang? Mesti ada sebab. Okey. Kita tengok sinopsis sikit. Undang-undang kita ni, pelajar dah belajar sedikit sewaktu KSSM menengah rendah tentang undang-undang ini. Apa itu undang-undang? Undang-undang ini adalah dokumen bertulis. Dokumen yang dicatat. Yang kita ini menjadi teras. Teras ni maksudnya rujukan utama sistem pemerintahan negara. Maksudnya kalau ada undang-undang inilah yang kita jadi rujuk, kita ikut. Okey. Kita nampak dalam sistem undang-undang kita ni dia ada 2 ciri. Kalau tanya ada berapa ciri? 2 ciri. Ciri tradisional, lamalah, zaman Melaka, dan moden. Moden ni selepas kita dijajah oleh British, banyak undang-undang kita ni mengikut cara British. Baik. Bila berkuasa benda ini? Kita nampak selepas kemerdekaan 31 Ogos 1957, dan kena ingat anak-anak, undang-undang ini dipinda dari masa ke semasa untuk keperluan negara. Siapa yang mengubah undang-undang? Ahli parlimen. Kita dah belajar dalam 1.2 bukan? Siapakah yang mengubah undang-undang? Kita dah belajar tentang kedaulatan, ada undang-undang kan? Yang mengubah undang-undang ialah ahli parlimen yang dipilih melalui sistem pilihan raya. Ini tengok ini. Siapa pergi Putrajaya, kita akan nampaklah gambar ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar ialah bab 2.1, latar belakang sejarah persekutuan. Macam mana kita nak memastikan undang-undang kita ni dimartabatkan. Latar belakang sejarah perlembagaan kita. Ini kita kena tahu macam mana bermula sistem undang-undang kita. Baik. Undang-undang ini sebagai teras, ulang balik. Jadi sebelum British datang, kita tengok zaman Melaka kita ada pemerintahan beraja. Pada waktu itu, raja ini memerintah berdasarkan undang-undang yang digubal. Undang-undang contohnya zaman Kesultanan Melayu Melaka. Zaman British pun sama, dan kita tengok undang-undang ini salah satu perkara yang sangat penting dalam sesebuah negara. Kenapa penting? Baik, kita tengok satu-satu anak-anak. Dalam zaman Melaka, nilai zaman Melaka, kita bayangkan zaman Melaka. Dalam bab ini kita banyak flashback lah. Zaman ini kita tengok zaman Sultan Mansur Shah, Muzaffar Shah, Alauddin, Mahmud. Itu semua zaman-zaman kegemilangan. Kalau kita tengok di situ, raja ini sebagai pemerintah. Dan raja dalam konsep kedaulatan, ada pemerintah, dia mesti ada rakyat. Rakyat setia kepada raja. Mesti setia. Takut apa? Tulah kan? Dan undang-undang ini ditentukan oleh raja. Itu sebab kita tengok undang-undang, siapa yang menjatuhkan hukuman kepada hang tuah? Raja lah. Yang melaksanakan bendahara pada waktu itu. Baik. Apa undang-undang yang ada pada waktu itu? Cikgu letak warna biru.
undang-undang ini yang ada pada waktu itu ialah kita panggil sebagai hukum kanun Melaka. Ingat balik bab 1 tingkatan 4. Kanun darat. Undang-undang Laut Melaka. Ini ada dua di sini. Cikgu letak bagi anak-anak jelas dan faham. Bila sebut undang-undang kanun ini, dia ini ialah berkaitan dengan darat. Darat Dan bila tersebut Melaka, undang-undang Laut Melaka, di sini, dia berkaitan dengan undang-undang apa kita panggil? Laut. Yang mana ketuanya pada waktu itu sudah tentulah Laksmana yang menjaga laut. Darat, Temenggonglah. Baik. Dan kalau kita tengok di sini, undang-undang 2 Hukum Kanun Melaka, undang-undang Laut Melaka. Undang-undang lain banyak. Ada undang-undang negeri lain pun ada undang-undang. Antara negeri-negeri yang besar pada waktu itu, kalau kita tengok, ialah mana? Kita tengok Hukum Kanun Pahang, Undang-undang Kedah, Johor, Perak. Kalau susah sangat anak nak ingat, kita tengok warisan-warisan Melaka, Perak, Pahang, kalau kita nampak. Baik, ini undang-undang negeri Melayu. Cuba tengok balik. Cuba tengok di bawah ini. Sebelum kedatangan kuasa barat, kita dah ada undang-undang. Ada undang-undang dan adat. Yang adat undang-undang ini menjadi panduan untuk raja. Panduan siapa? Raja dalam memerintah negara. Dia ada guideline lah. Ada panduan dia. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Ini contoh hukum kanun Melaka. Boleh baca tu? Tak nampak? Tak apa. Tengok. Contoh soalan diletakkan di sini. Senaraikan undang-undang bertulis yang terdapat sebelum kedatangan British. Kalau dikeluar soalan macam ini, di mana anak-anak ambil? Ya tentulah anak-anak akan ambil jawapan itu, undang-undang bertulis, terus di sini. Kecil-kecil kan? Anak-anak nampak di atas ni. Itu undang-undang bertulis yang ada pada waktu itu. Undang-undang Melaka, Kanun, Laut, Perak, Pahang, Johor dan sebagainya. Okey. Okey, setakat ini jelas Okey. Tengok di situ, kemungkinan soalan mudah je Apa guna undang-undang? Sebagai panduan. Panduan siapa? Pemerintah. Pemerintah buat apa? Mentadbir. Baik. Dan undang-undang ini dia mengikut evolusi lah. Dia sentiasa berubah mengikut peredaran semasa. Tadi kita katakan boleh dipinda dan sebagainya. Kita nampak undang-undang ini mengalami perubahan. Dan kita nampaklah pengenalan undang-undang pada abad ke-19. Abad ini kita dah menerima kehadiran British. Ini bila British datang, kita ikut undang-undang British pada waktu itu. Tapi masih nampak tulisan-tulisan ini dia buat dalam bentuk Jawi juga. Ini tulisan undang-undang awal. Ini menjawab soalan yang pertama tadi ni. Undang-undang sebelum British, Hukum Kanun Pahang, hukum undang-undang Perak, semuanya tulisan Jawi, comel-comel belaka. Siapa yang tak boleh baca Jawi ni, bagi orang Islam satu kehilangan besar lah budaya kita. Baik. Ini undang-undang selepas kedatangan British. Yang kedua, undang-undang British ataupun kita panggil undang-undang selepas kehadiran British ini, bila ada, dia perkenalkan undang-undang di negeri Selat. Ingat balik negeri Selat? Ada 3 negeri Selat. Negeri yang diperintah secara langsung. Itu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Dia panggil Charter of Justice. Ini undang-undang. Kalau kita tak ingat bahasa Melayu, Inggeris, tak apa. Dan kita tengok undang-undang ini, dia digubarkan di England, bukan di negara kita. Piagam dipilih bersesuaian dengan kegunaan negeri Selat.
Contohnya 1807. Di Sarawak ada Application of Law Ordinance. Dan sebagainya. Di Sabah pun ada. Ini tengok. 1949. 1951. Ini masih berakhirnya Empire Brooks di Sarawak. Di Sabah pun ada juga undang-undang. Ingat kalau soalan tanya, Negeri Selat, 3 tadi diguna pakai. Bila diguna pakai, contohnya Charter of Justice 1807. Sarawak, Sabah. Ini kita tengoklah. Zaman Brooks ni, cikgu bagi tahu tadi. 1841, 1941. Ini era undang-undang di zaman Charles Wyner Brooks. Nampak 1941 tu Baik. Kita nampak di sini, cikgu bagi tahu tadi, negeri Selat ni. Negeri Selat ada 3 negeri kan, kena ingat balik. Negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu. 3 ni. Tujuan undang-undang ini melindungi penduduk asal kita lah daripada penindasan dan ketidakadilan. Itu asas dia lah. Undang-undang ni memangnya matlamatnya ialah untuk memastikan penduduk asal ni tidak diinaya, tidak ditindas dan sebagainya. Ini undang-undang Charter of Justice ni. Tengok chart dia. Di Pulau Pinang, di Singapura, di Melaka, dia ada chart dia. 87, 26, Pulau Pinang. Dan pada tahun 56 ini, nampak di Sarawak ni ada. Di Sarawak ni dia agak unik sikit. Cikgu nak menggaris satu bila cikgu baca ni. Kita nampak di Sarawak ini, dia memberi kuasa kepada badan yang buat undang, Kaunsil Negeri. Ini. Ataupun Majlis Negeri. Berapa orang? Kalau soalan objektif tanya, ada 45 orang. Kita nampak di Sarawak ini. Di Sabah, ditubuhkan Majlis Undangan. Juga di bawah kuasa kepada Gubernur. Ini pun Gubernur. Ini pun diberi kuasa kepada Gubernur untuk mengubah undang-undang. Cuma di Sarawak tu, dia agak detail sikit lah. Walaupun ada undang-undang ini anak-anak. Institusi beraja tetap ada. Berarti dia tak ganggu institusi beraja ni. Namun begitu kita tengok undang-undang ini, pindaan disesuaikan dengan konsep kita. Dalam bab 1 kita dah belajar. Raja berperlembagaan, siapa ketua yang di-Pertuan Agong. Sistem demokrasi berparlimen, siapa yang ketua? Perdana Menteri. Cikgu ingat balik. Ini ialah dalam topik bab 1, 1.2. Kalau kita tengok di sini, kita tarik sikit tengok di sini, ini ialah Perdana Menteri. Kita kena nota, kita kena jelaslah Perdana Menteri. Kalau sini mungkin yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ini ialah sistem raja berperlembagaan. Okey. Inilah sistem kita, undang-undang yang diguna pakai, yang menjadi perkara paling penting yang cikgu nak letakkan di sini adalah asas. Kalau soalan tanya, asas raja berperlembagaan dalam sistem demokrasi berparlimen, inilah undang-undang. Habis kita 2.1. Anak-anak tengok balik, kita belajar apa itu undang-undang. Kita belajar 2 undang-undang. Satu ialah Negeri Melayu. Satu lagi kita belajar ialah berkaitan undang-undang Inggeris. Negeri Melayu banyak. Komkana Melaka, Pahang, Johor, Perak. Yang ini kita belajar tentang undang-undang di Negeri Selat dan sebagainya. Okey. Sikit saja cikgu kongsikan, tapi anak-anak boleh gunakan sebagai video bimbingan awal untuk anak-anak menguasai sejarah tingkatan 5. Okey, kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Santai Sejarah SPM.